Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Ahibbati fillah, uhayyikum bi ahsani tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kehidupan, nikmat iman dan Islam, nikmat kita berada pada bulan Ramadan Karim. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah taala memilih kita di kalangan hamba-hambanya yang diampunkan, dan mudah-mudahan kita juga dimasukkan di kalangan orang-orang bertakwa, orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan seterusnya seluruh mengikuti Nabi sampai ke hari kiamat. Dan juga yang dimuliakan, yang saya hormati kepada semua guru-guru yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada Al-Fadil Ustaz Khairul Anwar As-Sazali selaku pengetua Madid, juga Cikgu Nazri, dan juga seluruh guru-guru penungkanan, antaranya Cikgu Hidayah, Cikgu Mio Saiful, Ustazah Hasnida. Subhanallah, ini semua guru-guru saya dulu. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala memuliakan guru-guru kita, dan semoga saya doakan ustazah, ustaz dan ustazah semua, cikgu-cikgu semua, Allah Ta'ala ganjari dengan pahala yang berpanjangan. Semoga dimasukkan ke dalam jannah firdaus, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu juga kepada sahabat saya, Fadil Ustaz Daud Adam, alhamdulillah, yang telah menghubungi saya, dan alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit perkongsian yang kita akan lakukan pada waktu ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati, dan semoga kita semua dibukakan pintu hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa dibekalkan dengan kekuatan untuk taat perintahnya, meninggalkan larangannya, dan mengikuti semua sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dan saya juga mengucapkan selamat, insya-Allah, melalui fasa yang terakhir di dalam bulan Ramadan ini kepada semua warga Madid Madrasah Idrisiyah Kuala Kangsar yang saya kasihi, dan juga semua akhi-akhi, ukhti-ukhti semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan dan dimuliakan Allah Subhanahu taala, insya-Allah. Jadi saya ingin berkongsi kepada semua yang bersama melihat atau menonton video ini, bagaimana pentingnya Ramadan. Dan ini adalah peluang Ramadan yang saya pasti satu ketika nanti kita akan terkenang dengan waktu ini. Kerana ini Ramadan yang lain daripada yang biasa. Waktu berlakunya PKP dan sebagainya, kita berada di rumah, atau mungkin sebahagian dari kita diuji, tidak mampu berjumpa dengan keluarga dan sebagainya. Namun alhamdulillah, kita dapat berkumpul, dapat melapangkan masa kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu peluang yang baik dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki yang disebutkan sifat-sifat diri kita, supaya kita memasukkan sifat mahmudah dan mengeluarkan sifat-sifat mazmumah ini. Inilah waktunya untuk kita kembali banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini peluang yang mungkin kita tak akan jumpa lagi selepas ini, iaitu peluang Ramadan yang luar biasa. Sebab itu kita kongsikan bersama-sama apakah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya mudah-mudahan Ramadan kali ini memberikan manfaat yang besar, impak yang besar dalam kehidupan kita sampailah kita meninggal dunia, dan mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita dimasukkan ke dalam jannah firdaus bersama Nabi SAW dan orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, disebutkan dalam sebuah hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah berkata,
bahawa Nabi SAW apabila disebutkan memasuki pada penghujung Ramadan, idza dakhala al-ashru, bila sampainya atau memasukinya Nabi ke dalam 10 yang akhir Ramadan, disebutkan apa yang disebutkan 10 itu, ayu al-ashrul akhir min Ramadan, 10 yang akhir Ramadan, bermula dari tarikh 20 sehinggalah ke akhir Ramadan. Syaddu mi'dzarahu, maka Nabi akan mengetatkan yang disebutkan dengan kain Nabi SAW, yakni bersungguh-sungguhnya Nabi nanti akan beribadah. Wa ahya laylah, dan Nabi akan menghidupkan malam-malam Nabi SAW. Wa aiqadhu ahlah, dan Nabi akan mengejutkan ahli keluarganya. Yang inilah yang dilakukan, dan disebutkan hadis ini merupakan hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana Nabi semakin bersungguh-sungguh pada tibanya pengakhiran Ramadan. Dan inilah sesuatu contoh yang sangat baik yang harus kita ikuti. Dan mesti saya dan juga semua yang bersama-sama melihat, menonton video ini, kita perlu mencari peluang ini untuk memperbaiki Ramadan kita. Kerana seperti yang disebutkan, kita tidak tahu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman pada pengakhiran surah Luqman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Allahu Akbar. Pada pengakhiran surah Luqman, Allah Ta'ala menceritakan sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui bila berlaku hari kiamat. Dan apa yang disebutkan wa yunazzilul ghaith, hanya Allah yang mengetahui bila turunnya hujan, Dia yang menurunkannya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah mengetahui apa yang berlaku di dalam rahim ibu, bagaimana pembentukan kepada janin dan seterusnya sehingga lahirlah seorang bayi yang sempurna. Dan begitu juga Allah berfirman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, tidak ada yang mengetahui melainkan hanya Allah, iaitu seorang pun manusia takkan tahu apa akan berlaku bagi dirinya esok harinya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidaklah diketahui manusia itu, diri kamu itu, di manakah tanah kamu akan dikebumikan. Allahu Akbar. Ini berarti beberapa perkara yang Allah SWT maklumkan, sehingga Allah menyatakan sesungguhnya Allah mengetahui setiap sesuatu dengan begitu teliti. Lalu di antara perkara ini yang menginsafkan kita adalah saat kehidupan kita pada waktu ini. Hari ini, alhamdulillah, Allah masih beri nyawa pada kita. Namun kita tidak tahu lebih lagi sejam, esok, lusa, adakah masa itu akan pergi. Berarti adakah sudah sampai waktu untuk kita meninggalkan dunia ini. Sebab itu persediaan itu perlu menjadi sesuatu perkara yang kita mesti lakukan. Baik saya, baik semua jemaah sekalian. Kerana apa? Kerana inilah persediaan yang diulangi begitu banyak dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW menyatakan, bila ditanyakan para sahabat siapakah yang paling yang disebutkan paling bijaksana ya Rasulullah, maka Nabi menyatakan orang-orang yang bijaksana itu adalah mereka yang banyak mengingati kematian. Lalu sebab itulah Ramadan kali ini Allah Ta'ala menguji kita dengan ujian sebegini supaya kita semakin tersentak dan terjentik hati kita bahawa perlunya Ramadan kali ini kita lakukan perubahan. Sudah berapa lama Ramadan? Berpuluh tahun, ada yang berbelasan tahun, Allahu Akbar. Ada yang lebih daripada 40-50 tahun melalui Ramadan. Namun di manakah Ramadan terbaik kita? Sudahkah pada tahun 2020 ini, Ramadan ini yang telah terbaik yang telah kita lakukan? Maka inilah peluangnya para jemaah sekalian, kerana masa itu masih ada. Sudah ramai Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan ada orang yang belum sempat memasuki Ramadan sudah meninggal dunia. Ada orang yang masuk pada hari pertama Ramadan sudah meninggal dunia. Allahu Akbar. Jadi kita masih diberikan peluang sehingga menempuhi hampir masuk kepada penghujung Ramadan.
namun menjadi satu kerugian yang besar kalau kita tidak memanfaatnya dan tidak melakukannya seperti yang Rasulullah SAW telah pun ajarkan kepada kita. Sebab itu para jemaah sekalian, pernah diceritakan dalam sebuah kisah yang begitu penting untuk sama-sama kita mengambil pelajaran sebelum kita huraikan tentang bagaimana memotivasikan kita untuk improve Ramadan kita, terutama pada 10 yang akhir yang kita akan memasukinya insya-Allah. Jadi sebutkan bahawa ada sebuah hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sayyidina Jabir menyatakan, satu ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar. Lalu ketika mana Nabi SAW menaiki tangga yang pertama, maka baginda SAW menyatakan amin. Nabi bersabda amin. Nabi naik pada tangga yang kedua, Nabi sebut yang sama, amin. Nabi naik tangga yang ketiga pun Nabi sebut yang sama, amin. Lalu apabila Nabi naik begitu, maka akhirnya apabila setelah selesainya itu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah yang berlaku ya Rasulullah sehingga kamu menyebutkan amin sebanyak 3 kali ketika menaiki tangga mimbar tadi? Maka Nabi SAW bersabda tentang hal ini. Nabi menyatakan, qala Rasulullah SAW, lamma raqitu ad-darajah al-ula ja'ani Jibril alaihi salam. Telah mana ketika aku menaiki pada tangga yang pertama, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, katanya Jibril alaihi salam, Nabi kiranya didatangi oleh Jibril ketika itu. Lalu Nabi pun dinyatakan oleh Jibril. Yang pertama, kata Jibril AS itu adalah menjadi sesuatu kecelakaan bagi seseorang hamba Allah Ta'ala. Adraka Ramadan, dia telah pun memasuki Ramadan, diberi peluang oleh Allah SWT untuk memasuki Ramadan. Fansalaqa minhu, dan dia pun telah pun artinya melalui Ramadan tersebut, dia keluar daripada Ramadan tersebut, walam yaghfirlah, tetapi tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu faqultu amin, dan Nabi SAW pun menyebutkan amin. Maka begitu jugalah pada tangga yang kedua, Jibril AS menyatakan, Nabi menyatakan tentang hamba Allah Ta'ala pula. Yang kedua, syaqiya abdun adraka walidayhi, adalah menjadi satu kecelakaan, kehinaan bagi seorang hamba, hamba Allah Ta'ala yang mana dia memiliki ibu dan ayahnya, au ahadahuma, ataupun salah seorang daripadanya yang masih hidup bersama dengan dia, falam yadkhilahul jannah, tetapi dia tidak dapat masuk syurga Allah SWT. Allahu Akbar. Ini golongan kedua. Lalu Nabi pun menyatakan, faqultu amin, aku pun menyebutkan amin. Thumma qala, lalu Jibril AS pun menyatakan yang ketiga, syaqiya abdun dzukirta abdahu walam yusallu alaik, seorang hamba yang menjadi kecelakaan baginya, kehinaan baginya apabila disebutkan namamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berselawat kepadamu. Faqultu amin. Allahu Akbar. Artinya di dalam hadis yang kita bacakan tadi, hadis riwayat Bukhari, dinyatakan hadis ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, memberitahu kepada kita 3 berita yang penting, iaitu yang pertama, siapa yang masuk Ramadan keluar tak mendapat keampunan dari Allah, dia sangat rugi, dia ditimpa kecelakaan yang besar. Begitu juga ada ibu dan ayah atau salah seorang daripadanya, namun dia tak dapat masuk syurga, dia juga berada dalam keadaan kerugian yang besar. Begitu juga yang ketiga, orang-orang yang disebutkan nama Nabi, maka dia tidak berselawat sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi orang-orang yang kerugian yang amat besar. Jadi para jemaah dikasihi Allah SWT, guru-guru yang saya hormati dan saya muliakan, bagaimana dalam hal ini betapa pentingnya kita mengambil poin-poin ini. Antaranya poin yang pertama, pada saat memasuki Ramadan namun tidak diampunkan. Allahu Akbar. Inilah satu kerugian yang begitu penting untuk kita sentiasa berhati-hati supaya tidak termasuk dalam golongan ini. Oleh sebab demikian, apabila Nabi SAW mengajarkan kita untuk menghidupkan pada pengakhiran Ramadan, berarti mulai dari hari ini kita
perlu memperbaiki puasa kita. Kita perlu memperbaiki qiyam kita, bangun malam kita, tahajud kita. Kita perlu memperbaiki zikir kita. Dan utamanya, kita perlu memperbaiki hati kita. Supaya hati tidak ada hasad, hati tidak ada perkara yang merosakkan, tidak ada takabur, tidak ada ujub dan sebagainya. Dan kita perlu usahakan perkara ini. Dan sudah pasti inilah perkara yang diajarkan Nabi SAW. Supaya waktu akhir Ramadan dan bila berlalunya dari Ramadan ini, kita diampunkan Allah SWT. Wa qala Nabi SAW, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisabah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kama qala Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keikhlasan, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia memperbaiki hatinya supaya hatinya tidak fokus kepada perkara yang lain, lalu puasanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ihtisabah juga dia berharap mendapat keampunan, mendapat rahmat supaya doa dia dimakbulkan. Pengharapan ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ghufira lahu, dengan itu menjadi asbab dia diampunkan, keampunan bagi dia, ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa yang telah dilakukan pada waktu yang terdahulu. Allahu akbar. Keampunan yang luar biasa dalam Ramadan. Begitu juga hadis yang lain, man qama Ramadan, barang siapa yang membangunkan malam di waktu Ramadan, yakni malam dengan tarwih, dengan witir, kemudian dengan tahajud pada pengakhiran malam. Allahu akbar. Ketika itu kata Nabi SAW, begitu juga yang sama, iman wa ihtisabah, dengan penuh keikhlasan, kesungguhan, pengharapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, lalu dia akan diampuni Allah Ta'ala dosa-dosa yang lalu. Allahu akbar. Sebab itu kata Nabi, begitu rugi sekali orang yang masuk Ramadan, berpuasa, bangun, dia pun menunaikan tarwih, tetapi menunaikan juga witir, tetapi dalam keadaan tidak diampunkan Allah. Kenapa? Hatinya tidak diperbaiki. Kerana hati tempat Allah melihat hamba-hambanya. Lalu sebab itu, pada waktu ini kita kena perbaiki hati kita. Kita perbaiki hati kita daripada maksudnya kerugian amalan-amalan kita tidak diberikan keampunan atau hasanah, pahala, sedangkan pahala yang begitu besar saat Ramadan. Kata Nabi SAW, setiap amalan itu ada hasanahnya. Ada yang 10, ada yang 100, spesifik. Tetapi Ramadan, illa siyam, kecuali puasa, kata Nabi SAW. Puasa ini luar biasa. Katanya Allah SWT dalam hadis Qudsi, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Puasa ini adalah di antaraku dengan hamba-Ku. Hamba ini berpuasa untukku. Wa ana ajzi bi, dan aku akan memberikan pahala bagi dirinya. Artinya, apabila kita lakukan puasa, tak ada orang yang tahu. Kalau ada orang tu dia curi-curi minum di belakang ke, dia masuk bilik ke atau sebagainya, dia telah batalkan puasanya, tak ada orang yang tahu. Yang mana dinyatakan puasa ini adalah bagaimana mendidik keikhlasan, mendidik hati kita supaya memperbetulkan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu penting kita memperbaiki ini. Jadi ini yang kita nak betulkan. Yang pertama, hati kita daripada sifat takabur, daripada sifat sombong, daripada rasa diri kita lebih baik daripada insan yang lain, daripada merasakan diri kita ini lebih mulia daripada yang lain. Begitu juga hati kita diperbaiki supaya sentiasa tawaduk, sentiasa rendah diri kepada perintah-perintah Allah dan Rasul, sentiasa merasakan diri ini sentiasa berharap supaya Allah mengampuni diri ini, ihtisabah. Jadi inilah yang kita ingin wujudkan. Juga seperti itu rasa pengharapan yang besar supaya Allah mengasihi kita dan sebagainya. Lalu inilah yang pertama yang kita laksanakan dalam tempoh yang ada ini. Yang kedua, tibanya 10 yang akhir Ramadan, ataupun pada waktu ini sebelum tibanya 10 akhir Ramadan, kita mempersiapkan dengan meningkatkan sedikit sebanyak amalan kita. Dan ingat, Nabi SAW mengajarkan kepada kita amalan bagaimanakah yang disebutkan amalan yang membawa kita kepada cinta Allah SWT. Jadi kita nak jadi mukmin yang bijak, kita ikuti nasihat dan sabdaan Nabi SAW ini. Katanya Nabi SAW, "Habbul a'mal ila Allah adwamuha wa inqal." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Artinya saat seorang hamba melakukan amalan yang sebegini sifatnya, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah amalan itu atau bagaimanakah sifat amalan itu? Yang disebutkan adwamuha,
wa inqal, yang disebutkan amalan itu meskipun sederhana sedikit tetapi ia berpanjangan. Lihat, ini cara bagaimana Nabi memotivasi kita. Jangan lihat lagi apa yang telah lalu. Setelah dari awal Ramadan sehingga hari ini mungkin ada kekurangan. Jangan kita terheret sampai perkara itu dibawa dalam hari ini seterusnya sampai akhir Ramadan. Ini rugi. Lalu buat perubahan. Apa perubahan yang kita boleh laksanakan? Tingkatkan amalan kita. Kalau sebelum ini kita lepas subuh kita tidur, jangan tidur dulu. Waktu ini waktu barakah. Habiskan masa dengan Al-Quran meskipun mengantuk. Bila sampai waktu syuruk, maka ketika itu salat isyraq. Kemudian bolehlah kita berehat. Nanti bangun mungkin lewat sedikit. Kalau waktu ni cuti kan, kita boleh solat duha. Jangan tinggalkan yang sunnah, nawafil. Kerana nawafil itu kata Nabi SAW akan menjadi satu daripada asbab kita taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah SWT selain menjaga yang wajib. Jadi kita tingkatkan sedikit sebanyak amalan kita. Kalau sebelum ni mungkin tak dapat 1 juz sehari, cuba tambah. Kalau sebelum ni mungkin beberapa hari ni kita hanya baca 1 muka surat sehari, tak apa, jangan risau, janji ada. Baca hari ni tambah 2 muka surat, 3 muka surat. Jadi supaya mudah-mudahan dengan pertambahan itu, saat amalan kita boleh tambah sedikit dan alhamdulillah mampu, maka waktu itu doa pada Allah. Jangan lupa doa supaya Allah beri kekuatan kepada kita untuk kita memperkasakan lagi amalan kita, untuk kita tambah baik lagi amalan kita. Ya Allah, jadikanlah amalanku yang bertambah sedikit hari ini dengan usaha. Mudah-mudahan kau redai usaha ini, beri peluang untuk aku tambah lagi amalan solehku. Allahu Akbar. Kerana nak buat amal soleh pun ini satu rezeki dan kekuatan dari Allah SWT. Kita kena ingat itu. Jadi sebab itu kita tambah sedikit amalan kita. Belum sedekah sebelum ni, sedekah setiap hari. Belum ada memberi makan kepada orang buka sebelum ni, berikan makan kepada orang buka meskipun sedikit. Belum ada apa juga amalan-amalan mungkin zikrullah di kurang, ataupun salawat kepada Nabi SAW kurang, tambah. Istighfar ini penting. Waktu sahur kalau lupa istighfar sebelum ni, maka sekarang jangan lupa. Bangun sahur bukan hanya makan tapi istighfar. Kerana istighfar ini sehingga disebutkan dalam Quran pun ada tentang hal ini. Begitu juga hadis Nabi SAW. Istighfar waktu sahur ini begitu hebat. Itu antara tanda-tanda ketakwaan kepada Allah SWT, dan akan diberi hasanah yang besar dari Allah Ta'ala, terutamanya keampunan. Ini penting. Waktu sahur istighfar, banyakkan istighfar supaya Allah bersihkan hati kita, insya-Allah. Jadi tambah sedikit amalan, bukan perlu banyak-banyak kan. Ada orang, saya sudah 1 juzuk sebelum ni, jadi saya nak buat sehari 10 juzuk. Boleh kalau mampu, tapi jangan hari ni je, biar berpanjangan. Kalau nak tambah, biar berpanjangan. Biar meskipun sebelum ni kurang, kita tambah sikit, tapi biar berpanjangan. Hari-hari kita lakukan, jangan terlupa. Kita sedekah, siapkan duit kita yang kecil-kecil, sedekahkan. Mungkin tak boleh nak pergi masjid nak menabung, buatkan satu tabung, masukkan duit dalam tu dengan niat, ya Allah, aku sedekah hari-hari untukmu ya Allah. Tapi satu hari bila ada peluang ambil tabung ni, berikan petang tu ke atau esok ke, berikan kepada yang mampu. Mudah-mudahan dengan itu Allah Ta'ala ganjari hasanah kita dengan berterusan. Yang ketiga, waktu persiapan inilah yang penting, iaitu kita akan masuk kepada fasa pencarian yang luar biasa yang namanya pencarian Lailatul Qadar. Jadi subhanallah, Allah beri peluang untuk kita. Waktu sebelum ni kita sibuk mencari baju raya, waktu ni sibuk cari kuih raya. Yang buat kuih raya, dia pun sibuk buat kuih raya. Yang ada urusan lain, sibuk dengan urusannya. Namun kali ini Allah beri peluang untuk kita mempermantapkan 10 akhir Ramadan kita untuk mengikuti hadis ini, hadis yang mulia. Lalu apakah yang kita perlu lakukan? Pencarian 10 akhir Ramadan ini adalah Lailatul Qadar. Dan semua orang tahu bahawa Lailatul Qadar satu malam yang mulia kerana diturunkan Quran pada malam tersebut. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar kama Lailatul Qadar. Allah Ta'ala bertanya dan Allah menceritakan bagaimana Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar di Baitul Izzah, kata Abdullah bin Abbas. Lalu start malam itulah Quran diturunkan keseluruhannya di langit dunia, Baitul Izzah.
Lalu kemudiannya Jibril AS mengambil ayat demi ayat dengan perintah Allah SWT, diberikan kepada Nabi SAW, dibacakan, diajarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi malam itu mulia kerana Quran turun padanya. Lalu inilah masanya untuk mencari kemuliaan dari Allah. Perbanyakkan masa kita dengan Al-Quran. Bukan hanya bacanya, tapi cuba memahaminya, cuba untuk menguasainya. Sebahagian dari ayat-ayat yang kita hafal, kuasainya, jaganya dengan baik. Dan ayat-ayat yang lain kita bacakan dengan fahami dan cuba untuk aplikasikan ayat-ayat itu. Dan begitu juga pencarian Lailatul Qadar ini perlulah dengan yang disebutkan dengan menghidupkan malam. Dan kita perlu tahu dua istilah. Istilah yang pertama dipanggil sebagai Qiyamul Lail. Dan Qiyamul Lail ini adalah termasuk daripada ibadah yang dilakukan pada malam hari dalam bulan Ramadan. Termasuklah tarawih, termasuklah witir dan sebagainya. Tetapi tahajud adalah berbeza. Tahajud, sehingga Allah menyatakan bangunkan tahajud ini supaya kamu diangkat darjat. Diangkat darjat yang disebutkan sehingga menjadi maqaman mahmuda, darjat yang terpuji. Allahu Akbar. Jadi tahajud ni bila? Pada pengakhiran malam. Kita tidur, kita bangun kembali, sebelum nak sahur tu kita dirikan solat tahajud pada waktu itu dengan 2 rakaat sebagai. Kerana ada hadis Nabi SAW menyatakan bahawa Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Ketika itu jika ada hamba yang memohon kepada Allah, maka Allah makbulkan. Jika Allah memohon keampunan, maka Allah ampunkan. Jika hamba Allah Ta'ala ini memohon apa pun, Allah akan makbulkan. Jadi itu waktu yang sangat penting dan kita kena hidupkan pada pengakhiran Ramadan. Bukan hanya pada malam witir, tapi keseluruhan malam kalau boleh. Bukan hanya setiap malam itu kena berat-berat amalannya, tidak. Meskipun ringan, tapi doa pada Allah, ya Allah berkat amalan ini ya Allah, supaya mudah-mudahan jika ia melalui Lailatul Qadar, biar amalan ini menjadi amalan yang panjang dalam hidupku sampai pada pengakhiran umurku. Allahu Akbar. Jadi kita nak biar panjang amalan kita. Bukan hanya dalam Ramadan, tetapi selepas Ramadan. Bukan hanya dalam PKP, tetapi selepas keluar PKP. Bukan hanya dalam hidup ini, pada usia waktu ini, tetapi sampai pengakhiran umur dan ketika kita meninggal dunia. Jadi itu yang kita inginkan para jemaah sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih kurang dalam 83 tahun 4 bulan. Ini bererti malam yang kita laksanakan, ia lebih baik gandaan hasanahnya di sisi Allah, sehingga menjangkau 83 tahun 4 bulan, 1000 bulan, bahkan khair, lebih baik daripada itu. Tidakkah kita nak amal kita memperolehi kelebihan ini? Sedangkan disebutkan bahawa Nabi menyatakan a'maru ummati ma baina 60 atau 70. Umur umatku adalah di antara 60 ke 70 saja, kata Nabi SAW. Lalu sebab itu Allah berikan kita keberkatan masa sebegini, peluang untuk menambah baikkan amalan kita, dan pada waktu itu kita mendapat hasanah 83 tahun yang luar biasa yang tak mampu kita laksanakan pun amalan sepanjang itu. Maka kalau orang itu solat malam, solat malam itu digandakan hasanah sehingga 83 tahun 4 bulan, 1000 bulan. Begitu juga kalau malam tu orang sibuk buat sesuatu. Dulu adalah orang buat kuih kan, jadi dibuat kuih malam tu bersungguh-sungguh. Maknanya selama 83 tahun lah dibuat kuih. Macam itulah dia punya tamsilan. Begitu juga kalau amalan yang lain. Jadi sebab itulah, jadikan amalan meskipun ringkas tapi dilaksanakan. Kalau boleh malam-malam itu cari peluang sedekah, supaya mudah-mudahan sedekah itu diberkati. Kalau jatuh Lailatul Qadar, sedekah itu subhanallah, hasanahnya luar biasa. Itu juga amalan yang lain, meskipun sedikit laksanakan, jangan sampai tidak ada. Itu yang penting. Jadi Lailatul Qadar kita buru, seperti mana Nabi SAW menghidupkan malam-malamnya. Juga Nabi kurangkan tidur, Nabi juga mengejutkan ahli keluarga. Jadi jangan hanya kita seorang kejut, kita punya ahli keluarga, mungkin ayah ibu, mungkin anak isteri yang ada bersama dengan kita, kejut supaya kita sama-sama bangkitkan malam seperti mana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu jugalah yang keempat yang kita boleh share atau kongsikan untuk pengakhiran Ramadan ini, carilah peluang untuk kita melakukan amalan-amalan soleh yang disebutkan, yang memberikan kebaikan kepada orang lain.
Diceritakan bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu ajma'in, walaupun mereka beriktikaf di masjid, tetapi melihatkan sahabat-sahabat lain yang kesedihan, mereka tanya khabar. Kemudian mereka tanya tentang hal itu, kemudian selesaikan masalah sampai mereka sanggup keluar daripada iktikaf itu semata-mata menyelesaikan masalah kepada sahabat lain yang berada dalam kesusahan. Jadi kita buat amalan ini. Meskipun tak seperti para sahabat dan kita tak mampu iktikaf pada waktu ini di masjid-masjid, tapi buatlah dengan kejiranan kita, dengan ahli keluarga kita. Jadikan masa ini untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Ada anak-anak yang mungkin dia ada masalah dalaman. Kita bersembang dengan dia, create bonding dengan ahli keluarga, bina ikatan dengan ahli keluarga kita, dengan kejiranan kita, buat kebaikan pada mereka. Dan inilah perkara yang diajarkan Rasulullah SAW. Selain daripada amalan kebaikan ataupun amalan soleh yang kita lakukan sendiri, tapi kita juga menyebarkan kebaikan. Sebab itu kita dijadikan Allah SWT dengan dua fungsi. Pertama hamba, kedua khalifah. Hamba buat kebaikan, buat amal soleh, buat perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ketaatan kepadanya, meninggalkan larangannya. Tetapi yang disebutkan sebuah khalifah. Khalifah apa dia? Memberikan kebaikan. Kalau hamba membuat kebaikan, kalau khalifah memberikan kebaikan. Jadi berikan, sebarkan kebaikan. Jadi sebab itu para ibu-ibu Nabi SAW pesan bila masak dengan banyak kuah supaya boleh diedarkan, diberikan kepada kejiranan dan sebagainya. Dan begitu juga dalam masa yang sama, jangan berilah bekas Tupperware mahal-mahal. Nanti dia pening, dia nak pulangkan balik. Seakan-akan macam ni bukan nak bagi ni, nak suruh pulang balik. Nak suruh pulang balik dengan lauk yang lain atau hidangan yang lain. Jangan macam tu. Kita bagi bekas yang pergi, biar tak kembali. Maknanya pergi, mudah-mudahan barakah dengan sedekah, buka puasa dan sebagainya. Jadi kebaikan inilah yang kita nak laksanakan. Cari kebaikan, buat kebaikan. InsyaAllah Allah lembutkan hati kita. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, banyakkan zikrullah, banyakkan zikir kepada Allah. Dan saya ingin sebutkan sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi ajarkan tentang zikir yang begitu hebat. Dan zikir ini luar biasanya, sehingga Nabi mengatakan orang-orang yang beramal dengannya akan mendapat kelebihan yang begitu besar, iaitu di yaumul akhirah timbangan amalnya akan berat, sehingga dia ini mudah-mudahan menjadi asbabnya untuk dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menyatakan sebuah hadis, kalimatan khafifatan fil lisan. Ada dua kalimah, dua zikir yang dia sangat ringan pada lidah. Thaqilatan fil mizan, tetapi ia berat pada timbangan amal soleh kita. Habibatan ila rahman, orang yang beramal dengannya maka dia akan mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dua zikir ini. Apakah zikir itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji baginya. Maha suci bagi Allah Subhanahu Wa Taala al-azim, dan segala keagungan baginya. Allahu Akbar. Jadi zikir ini selalu, meski waktu kita duduk, waktu kita baring, kerana ini amalan yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan semoga insya-Allah kita perbaiki hati kita, kita bina hubungan kita dengan Allah Subhanahu Taala, hablum minallah, dengan lebih erat lagi. Banyakkan istighfar, banyakkan berselawat kepada Rasulullah. Istighfar ketika sahur, jangan lupa. Setiap malam kita hidupkan, bukan hanya dengan tarawih, tetapi juga dengan solat tahajud 2 rakaat sekurang-kurangnya waktu kita bangun sahur ataupun sebelum kita sahur itu, kita istighfar dan sebagainya. InsyaAllah kita cuba tingkat amalan kita meskipun sedikit. Walaupun tak dapat khatam sebulan, waktu sebulan ni tak dapat khatam Quran, tak apa, khatamkan dalam masa yang Allah Ta'ala berikan. Kerana ini adalah tempoh latihan. Dan latihan ini pada waktu Ramadan, Allah nak ajar kita memperbaiki hati kita supaya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Iaitu ketika kita puasa kita bukan untuk yang lain, untuk Allah Ta'ala. Kerana apa? Allah perintahkan kita tinggal benda yang halal pada sebelum Ramadan atau selepas Ramadan, bulan-bulan yang lain. Makan halal, minum halal. Jadi waktu Ramadan Allah Ta'ala suruh tinggal benda tu.
jadi kita tinggalkan kerana Allah SWT. Jadi kenapa latihan ini berlaku? Kerana bila Ramadan, Allah SWT nak ajar kita, kalaulah kamu boleh tinggal benda yang halal untukku, mengapa yang haram kamu tidak boleh tinggalkan? Berarti supaya yang selepas Ramadan, perkara yang haram, perkara yang syubhah, perkara yang disebutkan makruh, mudah untuk kita tinggalkan dan semakin bertambah takwa kita kepada Allah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, Allahu akbar, rasakan pada saat Allah memanggil kita, wahai orang yang beriman, dengarkan, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, Allah telah mewajibkan untuk kamu semua untuk berpuasa. Dan seperti mana perintah-perintah Allah mesti ada kebaikan. Dan perintah ini kata Allah Ta'ala, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, para salihin, orang-orang bertakwa, para anbiya, mereka berpuasa. La'allakum tattaqun, nescaya dengan puasa yang penuh dengan kebaikan, kesungguhan, ketakwaan, keikhlasan untuk Allah ini, kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita puasa? Kerana Allah nak kita jadi orang bertakwa. Kenapa takwa ini menjadi satu point fokus dalam hal ini? Kerana takwa itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling dimuliakan di antara kamu di sisi Allah Ta'ala adalah di antara kamu yang paling bertakwa. Allahu akbar. Jadi ketakwaan Sayyidina Bilal bin Rabah sampai hari ini sudah 1400 tahun masih lagi orang yang azan, muazzin, jarang dipanggil muazzin, maka dipanggil Bilal. Nama itu dimuliakan. Mengapa? Kerana ketakwaannya kepada Allah. Lalu Nabi memilih dia menjadi sahabat yang pertama azan ketika zaman Nabi SAW, muazzin Nabi SAW. Jadi kemuliaan itu mengapa? Meskipun dia bukan bangsa Arab, meskipun dia dahulunya di kalangan hamba, tapi Nabi mengangkat kemuliaannya kerana Allah memuliakannya. Ketakwaan Sayyidina Bilal kepada Allah, takut untuk melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, takut untuk melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Taala. Sebab itu perkara makruh ini juga kalau kita tinggalkan itu menghampiri takwa. Kenapa? Makruh artinya karya, perkara yang tidak disukai oleh Allah. Meskipun tidak berdosa tapi tidak disukai oleh Allah. Jadi kalau kita laksanakan, kita tinggalkan yang haram, kita tinggalkan yang syubhah, kita cuba tinggal yang makruh, insya-Allah semoga Allah menambah ketakwaan kita, menjadikan kita orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi sama-sama mudah-mudahan Ramadan ini kita doakan Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memuliakan kita, Allah memilih kita di kalangan hamba-hamba yang bertakwa, diberi kekuatan untuk lakukan amal soleh, melakukan ketaatan pada Allah, meninggalkan larangannya, mengikuti sunnah Rasulullah, dan mudah-mudahan kita bersih dari sifat mazmumah dan kita terdidik dengan keikhlasan dan menjadi kita hamba-hamba yang berjaya dunia akhirat, insya-Allah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Yang baik itu isi Allah Subhanahu taala. Sekiranya saya ada kesilapan, kekhilafan, saya mohon maaf. Berilah teguran pada saya yang fakir ini. Semoga perkongsian ini Allah Subhanahu taala berkati, dapat kita amalkan, dapat kita sampaikan, dan semoga menjadi petunjuk dari Allah Ta'ala melalui Al-Quran dan apa yang diajar Nabi SAW melalui hadis ini, menjadi kita orang-orang yang mampu untuk beramal dengannya, dan semoga Allah pilih kita di kalangan orang-orang yang berjaya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua, jazakumullahu khairan katsira. Saya doakan kebaikan semua, kesihatan, keberkatan, terutama kepada guru-guru kita dan juga semua yang mendengar, para ibu bapa mungkin ataupun para pelajar, dan saya juga bekas pelajar madrasah Idrisiyah, sangat gembira dan sangat maksudnya suka untuk mudah-mudahan kita dapat bertemu satu hari nanti, dan perkongsian ini saya lakukan mudah-mudahan untuk memperbaiki juga diri saya yang lemah ini. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dipertemukan seperti mana kita dipertemukan di dunia. Mudah-mudahan kita juga ditemukan Allah di dalam jannah firdausnya bersama Nabi SAW dan orang-orang bertakwa, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'
ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.